Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu kita dalam kelas sains tahun 5. Okey, jadi hari ni cikgu akan masuk kepada unit 2 iaitu berkenaan dengan manusia. Okey. Jadi tajuk ni agak baru dalam tajuk untuk tahun 5. Kita ada masukkan dalam ni dimasukkan juga tentang sistem rangka, peredaran darah dan sebagainya. Jadi kamu bertuah lah kerana kamu mendapat satu ilmu baru yang mana tak diperolehi pada murid-murid tahun lepas. Jadi tahun ni kamu belajar tentang dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi manusia ini kita dapat berfungsi sebagai manusia kerana badan kita mempunyai pelbagai sistem yang membantu dalam proses hidup manusia. Okey, kamu dah belajar tentang proses hidup manusia, manusia bernafas dan sebagainya. Jadi dalam tu semua tu badan kita ni punya pelbagai dipanggil organ. Okey, organ. Jadi organ ni bila dia bergabung dengan organ lain dan menjalankan satu fungsi yang sama, dia dikenali sebagai satu sistem. Jadi kita nak lihat pada hari ini adalah sistem rangka manusia. Okey, sistem rangka manusia. Jadi dalam sistem rangka ni frame atau bahasa Inggeris frame lah, satu benda yang memegang ataupun satu benda yang menyokong sesuatu binaan tersebut. Okey, jadi kalau kita nak buat karangan pun, kalau kamu belajar dalam bahasa Melayu, okey, kamu nak buat satu karangan, kita kena buat rangka karangan dulu. Okey, maksudnya dia punya asas kepada cerita tu apa dia? Apakah topik-topik utama yang mana nanti kamu huraikan sedikit demi sedikit untuk membina satu karangan yang lengkap. Jadi sama dengan badan manusia, apakah binaan yang paling utama yang mengukuhkan badan manusia itu? Jadi, dalam cerita ni adalah sistem rangka manusia. Okey, kamu belajar ialah sistem rangka manusia yang terdiri dari pelbagai jenis tulang. Okey. Kita tidak akan sentuh secara detail semua tulang, tetapi kamu hanya perlu tahu beberapa jenis tulang yang terdapat dalam tulang-tulang asas yang ada pada sistem rangka manusia. Okey. Kamu akan mempelajari tentang sistem rangka dan fungsi-fungsi tulang-tulang tersebut. Kita hanya menyentuh dalam 5 jenis bahagian tulang sahaja. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kedudukan sendi. Sebelum itu kita kena tahu jugalah apa yang dimaksudkan dengan sendi. Seterusnya, fungsi sendi tersebut. Apa gunanya sendi-sendi yang ada pada badan kita. Dan seterusnya, kita mempelajari tentang kepentingan secara keseluruhan sistem rangka manusia tersebut. Baik. Jika kita rujuk pada muka surat 19 dalam buku teks kamu. Okey, dilihatkan satu situasi Chan sedang bermain dengan rakan-rakan dan dia terlanggar ranting dan sebagainya. Dia jatuh dan melakukannya kecederaan. Jadi ibunya bawa ke hospital dan doktor menunjukkan imbasan X-ray. Okey, kamu boleh nampaklah, mungkin kamu pun tahu, mungkin kamu pernah dengar tentang X-ray kan. Jadi dalam X-ray ni kita melihat bahagian dalaman tu. Dari luar kita tak nampak, tapi kita melihat image bahagian dalaman kita yang mana dia menunjukkan tulang kita. Okey, tulang kita. Mana tulang kita lebih tumpat berbanding badan kita. Jadi kita boleh nampak bahagian tulang. Jadi di situ dia menunjukkan tulang Chan. Dan tulang Chan tidak mengalami sebarang kerosakan, keretakan ataupun patah. Okey. Jadi selamatlah kaki dia. Okey, seterusnya. Kita lihat sistem rangka manusia dan fungsinya. Okey, tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Okey. Kalau tidak ada rangka, masih lagi boleh bergerak. Tetapi pergerakannya agak berbeza berbanding organisma yang mempunyai tulang. Okey. Jadi, contoh cacing. Dia bergerak, tetapi pergerakannya hanya dia menggunakan otot-otot badannya untuk bergerak di atas tanah. Jadi, kalau manusia tidak ada tulang, mungkin kena bergerak macam itulah. Jadi agak sukar lah untuk manusia bergerak, berjalan dan sebagainya. Tapi kita ada rangka, maka kita boleh berdiri dengan tegak. Jadi badan kita disokong oleh satu tulang di belakang ni, tulang belakang ni, untuk kita berdiri. Okey, kita nak mengangkat barang, jadi boleh mengangkat barang yang lebih berat berbanding
cacing tu yang dia tidak mempunyai tulang. Contoh lain seperti sotong. Jadi sotong tak ada tulang. Dia menggunakan otot-otot dia untuk bergerak-gerak. Sebab tu dia boleh membuat pergerakan yang meliuk dan sebagainya. Dia boleh masuk di celah-celah bahagian yang sempit dan sebagainya. Sotong sotong kita. Tapi manusia tak boleh sebab badan kita mempunyai tulang-tulang yang sifatnya lebih keras berbanding kita punya badan kita, isi kita ni. Di badan kita ni terdiri dari daging dan juga otot-otot lah yang membantu dalam pergerakan. Okey, otot-otot ni dia akan berpaut pada kita punya tulang dan disambung oleh ligamen dan sendi. Okey. Jadi tulang-tulang ini ada banyak lah. Pertama kita lihat daripada atas, kita mempunyai tulang ni kita panggil sebagai tengkorak, bahagian atas tengkorak. Jadi biasalah kamu lihat, kalau kamu lihat pada bendera apa nama? Lanun kan. Bendera Lanun kamu nampak gambar tengkorak. Okey, tengkorak lah. Jadi bahagian badan, kepala ni atas dia ada tengkorak, semua ditutupi oleh satu bahagian tulang yang besar. Okey, di atas kita ni ada beberapa keping sebenarnya. Beberapa keping tulang yang menutup bahagian atas kepala, yang mana di dalam kepala ni mempunyai otak. Okey, mempunyai otak. Jadi otak ni sangat penting lah untuk manusia. Jadi otak ni lah yang kita menggunakan otak untuk melakukan sebarang pekerjaan. Jadi otak kita ni memproseskan maklumat dan dia menghantar maklumat. Dia menerima maklumat dari, contohnya dari sistem saraf kita. Saraf di kulit kita menerima satu jenis rangsangan, contohnya panas. Dan maklumat itu dihantar kepada otak. Otak kita akan memproses maklumat menggunakan mungkin pengalaman sedia ada dan sebagainya. Dia membuat satu keputusan bahawa benda itu panas dan kita perlu tarik tangan kita daripada itu. Maka dihantar pula maklumat kepada tangan dan seluruh otot-otot yang ada pada tangan ini. Tangan kita pun akan bergerak balas dengan cara mengecutkan bahagian-bahagian otot yang tentu, menyebabkan tangan kita pun tertarik daripada benda itu. Kalau kita tak tarik, dia akan menyebabkan kecederaan yang lebih parah. Okey, jadi benda itu berlaku dalam masa yang kurang daripada satu, sangat pantas. Jadi otak kita sangat-sangat pantas. Itu secara tindakan refleks yang mana berlaku secara segera. Ada juga yang kita memerlukan pengiraan dan sebagainya. Itu semua menggunakan proses yang melibatkan di dalam kepala otak. Jadi bahagian yang sangat penting ini perlulah dilindungi. Kalau kita sayang satu benda tu, kita kena jaga dia. Okay, kalau kamu lihat, kalau barang-barang yang dijual di pasaraya dan sebagainya, kalau benda tu agak bernilai, dia letakkan dalam kotak. Letakkan dalam kotak kaca dan sebagainya. Atau kalau benda itu diperbuat dari bahan yang mudah rosak, seperti kaca, mudah pecah dan sebagainya, dia ditutupi oleh kotak. Dan kalau kamu beli barang secara online, kamu terima dalam bentuk bungkusan yang penuh dengan lapisan wrap, dia ada bubble wrap, dia ada kacang polisterin, dia letak surat khabar supaya dia tidak rosak. Jadi otak kita ni juga dilindungi. Jadi dia dilindungi oleh yang paling luarnya, bahagian asasnya dia punya tengkorak tu. Bahagian tengkorak tu agak keras supaya dia dapat melindungi otak kita daripada menerima sebarang kecederaan. Itulah tengkorak, fungsi kenapa dia mempunyai satu tulang yang penuh di situ. Melindungi bahagian otak. Okey, jadi tulang yang bahagian kepala dikenali sebagai tengkorak. Baik. Dia ada bahagian-bahagian tengkorak. Kalau kamu lihat tengkorak, dia ada bahagian-bahagian yang tidak mempunyai tulang. Contohnya di bahagian mata ni dipanggil soket mata. Jadi soket ni maksudnya kita boleh, macam benda yang kita boleh masukkan. Jadi dalam soket mata ni, dia letakkan, inilah biji-biji mata. Jadi kalau, bila dah badan kita dah hancur, bahagian-bahagian yang mata ni akan hancur sekali, maka meninggalkan satu lubang besar. Sebab tu tengkorak kamu ada lubang hitam kat situ mata tu, kerana dia tidak mempunyai tulang di bahagian itu, tetapi dia hanya adalah soket atau rongga untuk diletakkan mata. Yang kita juga ada bahagian hidung, juga ada lompong berlubang. Okey, itu untuk ruang. Okey, soket hidung tu masuk. Okey, di sini tidak ada tulang. Tetapi bahagian hidung kamu juga terasa keras. Okey, ia diletakkan, kita panggil tulang rawan. Kalau kamu makan ayam, kamu nampak bahagian-bahagian hujung-hujung tulang, kamu nampak bahagian yang mempunyai bahagian putih. Itu dikenali sebagai rawan, tulang rawan.
dia agak keras tetapi dia tidak kekal lama. Apabila dia kena macam organisma tu dah mati dan diletakkan ditanam dan sebagainya, dia akan hancur, reput dan sebagainya. Berbanding tulang yang mana dia boleh bertahan dengan lebih lama. Apabila hancur maka terbentuklah lubang di bahagian hidung. Ini akan ada bahagian rongga mulut, kaviti, kemudian gigi. Gigi juga diperbuat daripada bahan yang sama seperti tulang, maka dia ketahanannya sama dengan tulang. Jadi kamu akan jumpa kalau tengkorak tu dia bersama sekali dengan bahagian gigi. Kemudian ini bahagian pipi. Bahagian pipi ni kalau kamu rasa dia ada lubang. Dia tidak ada tulang, dia terus lubang. Okey, dari sini lubang terus kepada bahagian rahang ni. Rahang ni bahagian atas, bahagian bawah dan sini berlubang. Okey, itulah bahagian tengkorak, kamu boleh bayangkan. Juga pada bahagian telinga, sini tidak ada tulang. Ini cuma rawan nipis yang mana dia akan hancur dan menyebabkan bahagian tengkorak kamu ada kawasan lubang di kiri dan kanan. Jadi begitulah macam mana kamu macam itulah nanti kamu akan, kalau kamu perhatikan sebuah satu tengkorak, jadi kamu dapat kaitkanlah kenapa bahagian itu berlubang, kenapa bahagian itu tak ada tulang dan sebagainya. Okey. Itu baru saja satu bahagian iaitu tengkorak. Kita belajar tentang tulang tengkorak. Kemudian kita turun, sini ada tulang dan kita belajar kepada tulang rusuk. Okey, rusuk ada bahagian kiri dan kanan. Okey, tulang rusuk dia melengkung macam tu, tulang rusuk. Okey, kamu boleh rasa bahagian ni. Okey. Kamu juga boleh perhatikan pada bahagian bahagian lembu lah. Kalau kamu tengok ada korban hari raya korban, ibadah korban, kamu boleh lihat tulang rusuk lembu. Okey, sama lah kan. Sebab fungsinya sama. Di bahagian dada ni, bahagian atas kita ni sehingga ke bawah ni, dia punya berbagai organ-organ penting. Contohnya jantung untuk pernafasan, hati, kita ada paru-paru, bahagian perut juga ada, bahagian atas ni perut. Okey, turun ke bawah baru dia akan pergi ke bahagian usus. Okey, jadi bahagian atas ni, okey, bahagian thorax ni, dia mempunyai organ-organ yang lembut dan juga organ-organ yang penting. Jadi dia perlu dilindungi oleh satu bahagian, dilindungi oleh tulang-tulang. Jadi di situlah tulang-tulang rusuk berada untuk kegunaannya untuk melindungi organ-organ dalaman seperti peparu, jantung, hati dan juga apa lagi? Peparu, jantung, hati dan juga perut. Okey, jadi cikgu dah bagi dah dua, tengkorak untuk melindungi otak, yang kedua tulang rusuk untuk melindungi organ-organ penting seperti peparu, jantung, hati dan juga perut. Okey, ada 3 lagi. Kemudian kita juga perlu tahu tentang tulang belakang. Ini rusuk. Di bahagian belakang kita ada satu tulang yang mengunjur daripada bahagian atas tengkorak turun ke bawah. Dia tulang dia agak besar, yang mana dialah yang menjadi tonggak ataupun satu sokongan, menjadi penyokong kepada bahagian kita supaya badan kita tidak jatuh ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Jadi tulang belakang Jadi tulang belakang ni lah menyebabkan badan kita boleh berdiri dengan tegak. Jadi kegunaan tulang belakang ni adalah untuk sokongan badan kita. Okey, supaya tubuh kita dapat berdiri tegak lah, badan kita tidak melintang liuk. Okey, jadi yang ketiga adalah tulang belakang yang mana fungsinya adalah menyokong tubuh badan. Yang keempat adalah tulang tangan dan yang kelima tulang kaki. Okey, ada tulang tangan kat sini, dia ada satu tulang kat sini, dia ada pecah dua tulang kat sini, dia ada sambungan di sini dan tulang-tulang ni. Sini ada banyak bahagian tulang-tulang. Okey, dia akan disambungkan dengan, sebentar lagi kita akan belajar, iaitu sambungkan dengan ini tulang tangan dan bawah tulang kaki. Jadi kegunaannya untuk apa? Okey, untuk sokongan dan juga pergerakan. Okey, dengan tulang-tulang inilah kita boleh mengangkat barang dengan kuat. Dengan tulang kaki dah menyebabkan kita boleh mengangkat badan kita ketika kita hendak bangun. Untuk mengangkat badan, untuk bergerak, untuk berjalan dan sebagainya menggunakan tulang kaki dan tulang tangan. Okey, jadi itu dua lagi tulang yang terakhir, iaitu tulang tangan dan tulang kaki, yang mana
Fungsinya adalah untuk menyokong dan juga untuk pergerakan badan. Jadi habis 5 tulang yang perlu kamu tahu dalam tahun 5. Tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan tulang kaki. Tengkorak untuk menjaga otak, tulang rusuk untuk menjaga organ dalaman, tulang belakang untuk sokongan badan, tulang tangan dan kaki untuk sokongan dan juga pergerakan badan. Itulah subtopik pertama yang kamu perlu kuasai. Okey. Jadi kamu boleh lihatlah pada muka surat 20 dan 21, kamu boleh baca secara lebih jelas dan terperinci. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu sendi. Okey, kedudukan sendi. Di manakah sendi-sendi itu terletak? Baik. Pertama, kita kena tahu dulu apa maksud sendi. Kat mana kita boleh jumpa tu? Sendi ni dia ada bahagian yang menyambungkan dua tulang. Dua atau lebih tulang. Sini ada satu bahagian tulang, sini ada satu bahagian tulang. Dia perlu disambungkan di bahagian dua ni dipanggil sendi. Okey, sendi disambungkan. Badan kita bukan satu tulang yang satu saja. Dia ada tulang sambung-sambung. Ada 206 kalau silap cikgu. Ada 206 tulang dalam badan kita. Jadi tulang-tulang ini dia saling bertemu. Jadi pertemuan antara dua tulang atau lebih ini akan dikenali sebagai sendi. Okey, macam tengok kita kepala kita ada tulang, tengkorak, dia bertemu dengan tengkuk, maka dia ada sendi kat bahagian tengkuk ni. Kemudian ada tulang di bahagian tulang kat bahu ni. Okey, dia bertemu dengan tangan. Dia tulang bahu dan tulang tangan ni dia akan bertemu, dia ada sendi. Sini pun ada sendi, kiri dan kanan kita ada sendi. Di bahagian tulang ni, kepada tulang ni ada nama-nama tau, tapi kamu tak perlu tahulah. Okey, ada nama dia. Sini ada satu tulang bertemu dengan dua tulang ni. Di sini adalah sendi. Di sini pun bertemu, dia ada sendi. Di lutut pun ada sendi. Di bahagian pinggul, bahagian hujung, bahagian kaki, pergerakan kaki. Jadi semasa cikgu menunjukkan tempat tadi, cikgu menggerakkan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahawa sendi ini sebenarnya tujuannya untuk kamu boleh menggerakkan tangan. Dia untuk fleksibel, keboleh pergerakan kamu. Okey, pergerakan kamu, keboleh lenturan badan kamu. Okey, seperti kepala kamu boleh ditundukkan, didongakkan, diletakkan ke kiri dan ke kanan. Okey, tangan kamu boleh ditarik ke belakang, ke depan. Okey, dipusingkan. Dia bahagian-bahagian ini membantu kamu bergerak, sendi-sendi ini. Ada sendi yang mana dia tidak bergerak pun. Ada sendi yang mana pergerakannya ada sikit. Tapi kebanyakan sendi-sendi yang cikgu tunjukkan tadi adalah sendi yang digunakan untuk membolehkan kita bergerak. Ada kadang-kadang dia bertemu antara dua tulang tetapi dia tidak digunakan untuk pergerakan pun. Dia hanya untuk menyambung dua tulang sahaja. Tapi yang mana cikgu tunjuk tadi antara tulang bahu ke tangan, tangan kepada tulang bawah lagi, kat siku ni, sendi-sendi. Ini semua membantu untuk pergerakan. Jadi membolehkan pergerakan dan keboleh lenturan badan. Jadi kalau tulang ini dia bersambung secara terus tanpa sendi, maka kita nak bergerak tu tak boleh, dia keras macam robot tu. Kan? Jadi bila ada sendi ni, kita boleh gerakkanlah tulang tu naik dan turun. Sebab dia ada bahagian yang bertemu dia kan. Macam tu. Okey, jadi bahagian ni dia ada otot. Otot ni sambung pula bertemu di sini, dia tarik ligamen tu, tarik dia kan. Yang ni bahagian yang ditarik ni akan terangkat lah. Macam ni, dia angkat. Okey, otot di bahagian sini akan menarik tulang kat sini. Tarik ni atas. Okey, bila kita nak turunkan otot kat bawah ni pun akan mengecut, dia akan menarik ke bawah. Tetapi bahagian bawah ni otot, kalau orang bila badan otot bawah ni dengan otot atas lebih besar. Sebab bahagian ini hanya memerlukan sedikit saja daya untuk menggerakkan sebab dia dibantu oleh graviti. Tapi untuk mengangkat tangan dia memerlukan otot yang lebih besar untuk menarik. Sebab itu bahagian atas otot di bahagian atas dengan otot bahagian bawah tidak sama besar. Okey, tetapi ini dibantu oleh bahagian tulang yang ada. Kalau tak ada tulang, dia tak jadilah macam tu. Dia jadi lembik. Okey. Jadi soalan, kamu kalau melihat ada satu pertanyaan, dia tanya, okey, kamu boleh lihat dalam muka surat 24 ni dan sebagainya, bagaimana pergerakan-pergerakan
yang mana kamu boleh lakukan disebabkan oleh sendi-sendi tersebut. Kemudian ada satu soalan muka surat 25. Tekan dan kenal pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Okey, kamu boleh rasa. Okey, dia tidak lurus sebatang ni, dia ada kamu pegang 1, kat sini 2, sini 3. Atau belakang lagi 4. Ni ada pula pertemuan ni sini. Okey, sini pun 1, 2, 3 dia. Tulang dia terpisah-pisah tapi disambungkan dengan sendi. Kenapakah lebih banyak? Dia kata tekan dan kenal pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Pada pendapat kamu, mengapakah terdapat banyak tulang pada bahagian jari dan tapak tangan? Ini saja ada 1, 2. 1, 2. Sini 1, sini 2, sini 3. Sebab tu jari kita boleh bengkok. Kalau kita ada 2 saja, dia boleh bengkok 2 saja. Tapi kita ada 3. Ini boleh bengkok, bengkok, bengkok. Yang ni boleh bengkok sini lah. Maka dia ada 2 saja. Sini ada boleh 3 kali ni. Okey, 1, 2 dan 3. Sini 3, sini 3, sini 3 banyak. Jadi kenapa banyak? Kerana kita banyak menggunakan tangan. Di sinilah kita menggunakan kemahiran motor halus. Okey, kalau banyak gunakan bahagian motor halus waktu kanak-kanak, kamu diajar untuk menggunakan tangan, menggunting, mengoyak, lagi kita menconteng dengan jari, dan itu kamu melatih otot-otot pada bahagian ini. Sebab ini bahagian yang membantu kamu nanti untuk membuat kerja-kerja yang lebih sukar, yang halus. Contohnya, okey, seperti seorang pelukis, nak melukis, tulisan, menulis dengan baik. Kalau seorang tukang buat jam, dia perlu tangan yang teliti untuk memperbaiki jam, ataupun doktor pakar bedah. Jadi kemahiran-kemahiran itu memerlukan otot dan juga tulang-tulang. Okey, tulang-tulang yang banyak. Kalau tulang-tulang itu bersambung, dia akan menjadikan tangan kita lebih keras. Maka kita tidak boleh melakukan kemahiran-kemahiran yang agak terperinci detail punya pergerakan. Okey, jadi untuk yang tulang lain, kita hanya pergerakan yang mana pergerakan yang agak tidak terlalu detail lah. Jadi tulang-tulang tangan ni bermainkan peranan yang penting untuk membuat kerja-kerja halus. Okey, itulah fungsi sendi. Okey, membolehkan pergerakan dan kebolehanturan badan untuk melakukan perkara-perkara yang memerlukan kamu banyak pergerakan. Jadi kalau penari, pemain bola, itu semua menggunakan tulang-tulang dan sendi-sendi badan kamu. Okey. Okey, kepentingan sistem rangka manusia. Okey, kalau kamu lihat dalam buku ada 4 situasi yang diberikan. Okey. Yang pertama, ketika kamu hendak bangun ketika memberi salam, selamat pagi, ucapan dan cikgu kan. Jadi apa berlaku kalau tidak ada tulang? Okey, kalau tidak ada tulang, kamu tak boleh bangun pun daripada kerusi kamu. Kerana kamu tidak ada sokongan badan untuk mengangkat badan kamu ke atas. Okey. Yang kedua, apakah terjadi pada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Okey, tubuh manusia dia tidak dapat berdiri tegak. Dia akan macam jelly tu, macam sotong tu. Macam sotong dia lembek. Dia boleh bergerak, tetapi pergerakannya pergerakan yang menggunakan otot-otot saja tanpa tulang lah. Jadi dia macam dia terletak. Macam gambar tu kamu melihat gambar telepih tu. Okey. Dia tak boleh bergerak, tak boleh bangun. Okey. Seterusnya situasi 3. Apakah yang terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Maka dia terdedah kepada bahaya bahaya yang mungkin dia tekanan, panas dan sebagainya. Dia mengakibatkan, kalau berlakunya kecederaan di kepala, boleh menyebabkan lumpuh atau kematian. Okey, sangat bahaya. Jadi, seterusnya situasi 4. Apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Okey, organ dalaman dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi, kalau tidak ada tulang rusuk, dia sangat bahayalah. Sedang itu semua organ-organ yang penting, boleh menyebabkan juga kecederaan dan kematian. Baik. Jadi, seterusnya kamu lihat pada model rangka manusia. Okey, cikgu nak inilah. Kalau boleh kamu cuba cari bahan yang sesuai untuk kamu bina sendiri model rangka manusia.
Okey, jadi kalau nanti cikgu dah siap, cikgu punya model, cikgu akan tunjukkan kepada kamu dan mungkin cikgu akan berikan secara rinci bagaimana cara dilakukan. Jadi setakat itu saja buat pada hari ini. Kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.